Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta Second International Virtual Conference on Education, Social Sciences and Technology 2022. Saya Nur Syahidah binti Abdul Jalil daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Perumahan Bersama Warga Emas Seni Co-Housing, Perspektif Islam dan Budaya Masyarakat. Manusia di seantero dunia kini menjalani tempoh kehidupan yang lebih panjang. WHO telah mengunjurkan pada tahun 2030, satu daripada 6 orang akan berusia 60 tahun dan ke atas. The World Bank pula telah membuat unjuran tentang individu yang berusia 65 tahun dan ke atas seperti berikut. Jepun sebanyak 28% daripada keseluruhan populasinya, Finland dan Itali 23%, Jerman dan Greece 22% dan seterusnya. Di Malaysia pula, berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan, pada tahun 2021, penduduk berumur 60 tahun dan ke atas telah meningkat kepada 3.6 juta atau sebanyak 11.2% pada tahun 2021 berbanding 3.5 juta atau 10.7% pada tahun 2020. Umumnya, United Nations mendefinisikan individu tua sebagai mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas, bagaimanapun dalam banyak keadaan dan khususnya di negara-negara maju. Terma ini merujuk kepada individu yang berumur 65 tahun dan ke atas. Malaysia mengguna pakai istilah warga tua sebagai individu yang berumur 60 tahun dan ke atas berdasarkan takrifan yang dibuat di World Assembly on Aging 1982 di Vienna. Dalam konteks negara pula, The World Bank mentakrifkan sesebuah negara sebagai menua apabila individu yang berumur 65 tahun dan ke atas melebihi 7% populasinya, yang menjadi negara tua apabila mencapai 14% dan ke atas, dan sangat tua apabila individu warga tua ini melebihi 20% daripada jumlah populasinya. Ketika ini, Malaysia telah diunjurkan oleh United Nations menjadi negara tua menjelang 2030 apabila 15% daripada populasinya terdiri daripada masyarakat yang berusia 60 tahun dan ke atas. Konsep rumah tempat tinggal persaraan. Allah telah berfirman dengan maksudnya dalam surah An-Nahl ayat 80, dan Allah menjadikan bagi kamu tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah daripada kulit binatang ternakan yang kamu mendapatinya ringan, boleh dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dia juga menjadikan bagi kamu daripada berjenis-jenis bulu binatang ternakan itu berbagai-bagai barang perkakasan rumah, perhiasan hingga ke satu masa apabila ia rosak. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, rumah ataupun tempat tinggal merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia selain daripada makanan dan pakaian. Rumah umumnya berfungsi sebagai tempat tinggal yang memberi perlindungan dan keselamatan kepada individu serta menjadi asas kepada pembinaan sesebuah keluarga. Dalam Islam, tempat tinggal dikategorikan sebagai nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya. Dalam dasar perumahan negara pula telah meletakkan sasaran untuk memastikan perumahan yang berkualiti untuk semua. Dalam hal ini kita telah melihat beberapa usaha untuk memastikan setiap ahli masyarakat mendapat tempat tinggal seperti dalam projek perumahan rakyat termiskin untuk golongan miskin tegar dan projek perumahan rakyat PPR, iaitu program untuk penempatan semula setinggan. Selain itu, agensi agama setiap majlis negeri juga ada memperuntukkan bantuan berkaitan rumah atau tempat tinggal. Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan misalnya ada menyediakan bantuan deposit rumah dan sewa bulanan kepada mereka yang layak, manakala Lembaga Zakat Kedah ada menyediakan skim bantuan rumah pembiayaan peribadi asnaf zakat dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad kepada golongan asnaf yang terpilih. Dalam konteks mereka yang telah menamatkan pekerjaan formal ataupun telah memasuki usia tua, tempat tinggal atau rumah kekal sebagai satu tempat yang menyediakan perlindungan dan memberi keselamatan kepada individu. Oleh itu, rumah persaraan umumnya boleh dirujuk sebagai tempat tinggal yang selesa untuk menjalani kehidupan selepas bersara.
Manakala konsep rumah persaraan seperti perkampungan persaraan pula memberi keselesaan kepada penghuninya menikmati kemudahan dan melakukan pelbagai aktiviti sosial pada masa yang beberapa konsep rumah persaraan. Selain daripada perkampungan persaraan, beberapa konsep rumah persaraan yang popular pada masa kini termasuklah rumah persaraan mewah ala resort yang lazimnya popular yang disediakan oleh pengendali swasta. Kedua, rumah penjagaan atau kebajikan yang dikendalikan sama ada oleh pihak kerajaan, NGO ataupun swasta yang menyediakan keperluan jagaan secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Rumah penjagaan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat misalnya seperti Rumah Sri Kenangan, syarat kemasukan ke rumah ini termasuklah individu warga emas itu mestilah berupaya mengurus diri, tidak mempunyai pendapatan dan tiada waris. Ini kerana ia merupakan jalan akhir bagi membantu warga emas yang terabai, bukan sebagai di antara institusi pilihan utama untuk menjaga warga tua. Selain itu, rumah multigenerasi seperti unit kediaman yang membolehkan generasi berbeza daripada keluarga yang sama untuk tinggal bersama-sama. Manakala rumah pengajian pondok, rumah pengajian agama dan konteks Malaysia merujuk kepada sistem sekolah pondok yang dikhususkan kepada warga emas berdasarkan terma pengendali operasi seperti menyediakan tempat tinggal dan kelas bimbing agama. Konsep rumah persaraan, perumahan bersama warga emas. Satu lagi konsep rumah persaraan yang semakin popular di luar negara ialah perumahan bersama warga emas yang merujuk kepada satu konsep perumahan yang dibangunkan dan diuruskan secara bersama oleh warga emas dengan mewujudkan unit kediaman individu bersekali dengan ruang umum yang dikongsi bersama. Dan komuniti ini saling menyokong hubungan dan aktiviti di antara isi rumah untuk mewujudkan interaksi sosial. Beberapa ciri perumahan warga emas, perumahan bersama warga emas. Yang pertama, sekumpulan individu warga emas mempunyai matlamat yang sama seperti keinginan untuk tinggal dalam komuniti warga emas, mengamalkan gaya hidup tertentu seperti menyokong kelestarian alam sekitar dan sebagainya. Kedua, sekumpulan individu warga emas ini membentuk sebuah komuniti yang membina atau menyediakan sewa unit kediaman peribadi dan ruangan bersama seperti dapur, dobi, kebun dan lain-lain. Mengamalkan tanggungjawab bersama dalam komuniti ini termasuklah mengadakan perbincangan pentadbiran secara bulanan dan menjalankan undian untuk mendapatkan keputusan bersama. Sebab-sebab dan manfaat untuk menyertai komuniti perumahan bersama warga emas. Pertama, kumpulan warga emas ini menginginkan privasi pada usia tua sebab berbeza dengan rumah atau komuniti intergenerasi, perumahan bersama warga emas memberi peluang kepada mereka untuk menumpukan aspek privasi kendiri tanpa perlu fikirkan hal-hal yang lain. Individu warga emas ini juga memilih untuk kehidupan dalam komuniti fasa usia yang sama. Kemudian mereka mendapati boleh mengembalikan semangat kejiranan seperti di kampung yang mana penduduknya saling bekerjasama dan juga kemudahan akses kepada kemudahan yang berkaitan. Selain itu juga perumahan bersama warga emas ini memberi manfaat dalam konteks yang pertama melakukan aktiviti sosial dalam kumpulan yang sama. Yang kedua, mengurangkan kecenderungan menghadapi isu-isu kesihatan mental apabila mereka tidak tinggal secara terasing. Yang ketiga, menawarkan pilihan penjagaan tidak formal iaitu saling mengambil berat antara satu sama lain. Bagaimanapun, tetap ada cabaran untuk melaksanakan konsep perumahan bersama warga emas di Malaysia. Yang pertama, konsep perumahan warga emas ini dilihat hanya memberi pilihan kepada warga emas yang mempunyai kelebihan kewangan. Itu apabila melibatkan pembelian kawasan komuniti perumahan secara bersama ataupun unit kediaman yang baharu ataupun sewa selama mungkin dalam komuniti tersebut. Dalam kajian KWSP misalnya, mendapati bahawa pada 2019 perbelanjaan pasangan warga emas di Kuala Lumpur diandaikan sebanyak RM3,090
yang meliputi tempat tinggal, makanan, kesihatan, pengangkutan, utiliti, perbelanjaan diri, perbelanjaan khusus, penlibatan sosial dan perbelanjaan pilihan. Jadi tak semua orang ada kelebihan kewangan ini. Yang kedua, ciri-ciri utama individu yang tinggal dalam komuniti ini mestilah yang boleh mengurus diri mereka atau sekurang-kurangnya mempunyai pasangan yang boleh menguruskan diri mereka. Yang ketiga, yang memberi cabaran dalam konteks ahli komuniti itu untuk kerap mengadakan perbincangan dan undian. Terdapat kemungkinan sebahagian daripada mereka tidak lagi mahu terlibat dalam komitmen seperti itu. Yang keempat, boleh menimbulkan persepsi dalam konteks budaya filial duty di Malaysia. Sebab di Malaysia ini masyarakat sebahagian besarnya masih lagi mengamalkan filial duty ataupun kewajipan berbakti secara langsung kepada ibu bapa mereka berbanding dengan di negara barat apabila nilai berdikari dan privasi di sana lebih utama. Ia merupakan salah satu cara hidup yang berbeza dan pilihan masing-masing. Yang kelima ialah tentang cabaran dalam konteks pewarisan apabila individu yang tinggal dalam perumahan bersama itu meninggal dunia, bagaimanakah mungkin akan timbul cabaran tentang bagaimanakah untuk dalam konteks pewarisan hartanah tersebut. Kelebihan perumahan bersama warga emas. Walaupun ada cabaran-cabaran tertentu, perumahan bersama warga emas ini memberi pilihan kepada kumpulan individu yang berminat untuk memilih dan menetapkan had bilangan penghuni ataupun unit kediaman mereka berdasarkan pengenalan dan latar belakang masing-masing. Sekaligus perkara ini boleh menghindarkan sebarang pergeseran di kemudian hari. Yang kedua, pemuafakatan dalam pengurusan perumahan bersama ini menunjukkan semua penghuni mempunyai hak yang sama ke atas hartanah. Oleh itu, dominasi membuat keputusan mungkin dapat dielakkan. Yang ketiga, menentukan kawasan perumahan tersebut berbanding ditentukan oleh pihak berkuasa ataupun pemaju, meningkatkan lebih banyak pilihan rumah persaraan yang diasaskan atau dikendalikan oleh pihak bukan kerajaan dan membuka peluang perniagaan dan pekerjaan yang baru berhampiran dengan kawasan perumahan. Selain itu juga kita kena lihat di Malaysia ini sememangnya budaya dan agama adalah kriteria yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan fasiliti untuk warga emas dan pesara. Terdapat beberapa ciri rumah persaraan dalam perspektif Islam yang boleh kita tekuni. Yang pertama ialah mestilah rumah persaraan itu menyokong ruang rehat dan privasi penghuni, sekalipun rumah tersebut mungkin rumah multi generasi, kerana warga tua mungkin memerlukan rehat yang baiklah, yang tidur yang cukup dan seumpamanya. Yang kedua ialah tentang akses kepada makanan dan minuman yang sihat. Yang ketiga, layanan berperi kemanusiaan oleh individu yang memberi perkhidmatan kepada warga emas ataupun waris. Yang keempat, reka bentuk dan persekitaran tempat tinggal yang menyokong mobiliti warga tua ini tadi. Yang kelima, keadaan yang menyokong interaksi sosial dan bukanlah seumpama mengurung mereka dalam rumah tersebut. Perumahan bersama warga emas, langkah ke hadapan. Secara umumnya, Malaysia dilihat berpotensi untuk meneroka konsep perumahan bersama warga emas ini dengan nilai tempatan. Yang kedua, ibu bapa atau individu warga emas hendaklah yang masih sihat berhak menentukan tempat tinggal yang membahagiakan diri mereka sendiri. Yang ketiga, kumpulan warga emas yang berkenaan boleh meneroka kerjasama dengan PBT atau agensi kerajaan dalam usaha membangunkan komuniti perumahan bersama. Yang keempat, mengambil panduan perkampungan persaraan yang dirancang atau diusahakan oleh kerajaan menerusi projek seperti Prima, meneroka konsep wakaf dalam pembangunan projek perumahan bersama warga emas dalam mendepani cabaran pewarisan tanah. Dan kesimpulannya ialah
Perumahan bersama warga emas adalah satu pilihan berdaya saing untuk komuniti pesara di Malaysia. Isu kesihatan yang sinonim dengan warga emas yang menyebabkan mereka hilang keupayaan mengurus diri sebenarnya memendekkan masa untuk tinggal dalam komuniti berkenaan. Oleh itu, kita perlu sedar bahawa kewujudan fasiliti yang sesuai menguruskan warga tua yang uzur ini adalah sama penting dan perlu diselarikan pertambahannya. Pilihan yang warga emas yang masih boleh mengurus diri untuk tinggal dalam komuniti persaraan hendaklah dihormati oleh semua pihak, khususnya keluarga. Dan rumah persaraan yang berkonsepkan perumahan bersama warga emas ini berpotensi dan wajar diteroka dengan menggabungkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai tempatan. Dan budaya ibu bapa yang sudah tua tinggal bersama atau berhampiran anak-anak dewasa kekal sebagai satu nilai yang sangat istimewa bagi masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih.